Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Speaker dan memberikan peluang untuk buat soalan tambahan kepada Yang Berhormat Menteri. Bolehkah saya bertanya sama ada sasaran yang akan ditetapkan oleh kerajaan pusat atau pihak kementerian, memandangkan bahawa kalau kita lihat daripada Dewan Antarabangsa, dicadangkan bahawa setiap negara cuba untuk melabur sekurang-kurangnya 2.5% daripada GDP kepada R&D. Memandangkan bahawa kalau kita lihat dari segi Amerika Syarikat sebanyak 2.7%, memang telah mencapai sasaran ini, tapi pun dianggap sebagai kurang mencukupi. So di sini kalau kita lihat angka, kalau saya tak silap dengar atau yang betul, ialah sebanyak 0.4% saja. Dan saya rasa itu adalah satu jumlah yang begitu kecil. Apakah cadangan yang akan diadakan di bawah RMK 10 ataupun di bawah kementerian beliau, macam mana kita boleh mencapai sasaran sebanyak 2.5%, itu berbanding sekarang 0.4% adalah jauh berbeza. Yang kedua, selain daripada jumlah yang betul, kita pun mesti lihat dari segi mutu pelaburan ke atas R&D. Kerana kalau kita lihat dalam aspek sejarah pelaburan yang dibuat, macam First Silicon mengalami kerugian berbilion-bilion ringgit. Bolehkah kita memastikan bahawa perbelanjaan dalam R&D ini adalah dengan izin industry driven dan bukanlah menjadi satu isu birokrasi yang akan menghalang kreativiti dan inovasi dalam aspek ini? Kerana kalau tidak, Dr. M. Betul, semua wang yang kita belanjakan, ia akan menjadi satu kerugian. Macam kes-kes seperti yang saya sebut tadi, First Silicon, di mana sebanyak 5 bilion kehilangan. Dan saya rasa itu adalah satu kerugian yang amat besar, bukan dalam aspek wang, tapi juga dalam aspek modal insan yang kita amat perlukan. Okay. Terima kasih Yang Berhormat daripada Bagan. Untuk pembetulan tadi saya sentuh dari segi peratusan gross expenditure R&D berbanding dengan kepada GDP, GERD over GDP dengan izin 0.64 ya. Bukan 0.4 tapi 0.64, dan saya sudah maklum pihak keseluruhan saya rasa berpendapat bahawa ini sememangnya mesti rendah berbandingkan dengan negara-negara lain. Saya katakan tadi, di negara Asia, Malaysia berada di tangga ke-6 di belakang Jepun, China, Korea, Taiwan dan Singapura. Yang masing-masing ini semuanya melebihi 1% daripada GDP. Misalnya negara China 1.49% kepada GDP. Korea Selatan kedudukan ke-7 dari absolute figures ialah 3.01% daripada GDP. Taiwan dan Singapura masing-masing tempat 17 dan 27. Di mana peratusan kepada GDP adalah 2.62 dan 2.2. Kami berharap memandangkan penekanan kerajaan kepada pentingnya R&D, penyelidikan serta inovasi untuk memandu ekonomi yang sedang akan dikeluarkan pada bulan minggu ini, yaitu berasas kepada negara yang ekonomi yang berasaskan kepada transformasi untuk meningkatkan lagi daripada middle income ke high income dengan izin. Maka peruntukan untuk R&D dan pengkomersialan R&D akan terus diberi tumpuan di bawah rancangan Malaysia 10. Pihak pendengaran sedang dijalankan, dan kalau ada Yang Berhormat terus menyokong untuk meningkatkan itu, saya yakin bahawa pihak kerajaan akan memberi perhatian yang munasabah. Dari segi mutu, pihak MOSTI yang mana pengendali kepada kira-kira 60% tabung R&D keseluruhan di negara kita, bukan saja MOSTI yang menjalankannya, ada 4 kementerian sebenarnya lagi lain yang terlibat, seperti lain daripada Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi, Kementerian Pertanian dan Industri, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Kementerian Kesihatan. Dari segi peringkat MOSTI, kita sedang mendemokrasikan secara lebih lagi terbuka dari segi
ini permohonan-permohonan tersebut mesti dalam proses menubuhkan satu majlis sains negara, Science Research Council, sains dan penyelidikan, yang mana kita berpendapat bahawa melalui ini satu badan utama peringkat kebangsaan yang menentukan prioriti bidang-bidang yang perlu diterajui, dan dengan sekaligus juga kita dalam proses saya katakan tadi menubuhkan satu majlis yang mana permohonan kepada geran-geran itu lebih terbuka, transparan dan kompetitif. Dan saya yakin melalui cara ini dengan kerjasama semua kementerian ada peningkatan nanti dari segi kualiti dan mutu penyelidikan yang dijalankan. Setakat ini pun cukup bagus juga seperti mana saya katakan tadi. Tapi saya rasa ada ruang untuk membuka terbuka, making grants more kompetitif dari segi biddingnya, dan satu majlis keseluruhan yang will dictate research agenda for the country dengan izin bersama dengan kementerian-kementerian yang lain. Dari segi peranan industri, sebenarnya dalam peringkat musti 1/3 daripada ahli-ahli panel yang meneliti permohonan-permohonan itu, khususnya dari segi teknofund dan fund-fund yang berkaitan dengan komersilan, adalah daripada pihak swasta berasas kepada sektor-sektor dan kebolehan masing-masing. So dari situ peranan industri begitu ketara, tapi memang ada peningkatan yang perlu diberi perhatian di bawah rancangan Malaysia ke-10.